Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi sesi PDPR kita, iaitu masih lagi bab 4, iaitu bertajuk kadar. Yang mana kita akan fokuskan kepada apakah hubungan antara nisbah dan kadar. Okey, baik murid-murid, kita tengok di muka surat masih lagi muka surat 81. Okey, dalam jadual tu dah. Jadual tu itu kita tengoklah dia bagi kita itu nisbah. Kalau kita tengok di sini, okey, pertama sekali kita tengok dia punya nisbah dia bagi A per B. Di sini bagi yang pertama, sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempoh 3 jam. Jadi 285 km jarak itu dan masa yang dia terlibat sini. Dan ukuran dia adalah kilometer dan jam. Masa ni merujuk kepada jam. Okey, dalam situasi yang kedua, iaitu sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. Di sini kita ada jarak dia juga lah. Dia punya ukuran dia tu panjang tu adalah 24 cm dan juga tempoh masa tu adalah 4 bulan. Jadi kita nak tulis macam mana dekat situ? Di sini kita kena tengok punya yang pertama sekali 24 lah. Tulis 24 per cm lah, cm per 4 bulan. Okey, ni yang nisbah yang ada lah yang kita boleh buat. Okey, dan yang kedua di sini yang terlibat di sini adalah jarak jugalah, sama dengan jarak dan masa. Dan situasi yang sebab unit yang terlibat adalah cm dan bulan. Okey. Dan seterusnya pula, jisim bayi bertambah 1.3 kilo. 3 kilo dalam tempoh 60 hari. Jadi kita ambil 1.3 kilo per ni dalam bentuk nisbah dulu lah, 60 hari. Okey, jadi kita akan tulis dalam bentuk ukuran yang terlibat sini adalah iaitu berat lah, jisim berat, jisim dan juga masa lah. Masa dia berapa hari. Jadi di sini adalah terlibat adalah kilogram dan dia punya hari. Okey, seterusnya kita tengoklah denyutan nadi karim ialah 75 kali seminit. Jadi kita ambil di atas ni adalah 75 kali per minit. Minit ni dia tak minit sebab apa? 1 minit lah maksud dia. Okey, di sini yang terlibat adalah dia punya bilangan lah, bilangan dia dan juga masa juga. Jadi yang terlibat di sini adalah kali berapa kali tu, berapa kali dan juga masa dia iaitu minit. Okey, ukuran yang terlibat lah. Dan yang terakhir ni adalah luas permukaan adalah 1 meter. 1 meter luas tu, okey, bahagi dengan 2 Newton meter persegi lah, meter persegi dan juga 2 Newton. Okey, jadi jarak di sini jarak dan juga graviti lah, tarikan graviti. Jadi yang terlibat di sini adalah meter persegi dan juga Newton, N lah, Newton. Okey, di situ kita nak tengok kesimpulan di sini, aktiviti ni pula. Okey, kesimpulan dia di sini. Maksud dia di sini, dalam aktiviti penerokaan ni, kita bandingkan dua kuantiti yang berbeza lah, dua kuantiti yang berbeza. Maksud dia sini kilometer, di sini jam. Kuantiti dia berbeza. Dia lalui dengan kilometer dan jam. Nisbah dia adalah inilah bentuk nisbah dia. Bentuk nisbah kita tulis macam ni, macam kita tulis tadi, dikenali sebagai kadar. Ni hubungannya. Hubungannya nisbah dan kadar lah. Hubungan nisbah dan kadar ni ada inilah hubungan dia. Kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza lah, dua kuantiti yang berbeza. Tapi kalau nisbah itu, okey, kita cuba samakan dia punya unit dia tu. Okey, jadi di sini kita tengok kuantiti dia berbeza dan juga dua unit berhubung antara satu sama lain. Maksudnya saling memerlukan antara satu sama lain macam sini. Okey, setiap 3 jam dia akan bergerak sebanyak 285 km. Kadaran itu macam mana? Yang ni kita nak kira sekali lagi ni. Jadi kita teruskan kepada slide yang seterusnya.
Okey, masih lagi kita dalam buku teks di muka surat 82 pula kali ni. Masih lagi yang sama, kita tengok contoh nombor 5. Di contoh nombor 5 ni kita tengok, iaitu nyatakan kadar dan kuantiti termasuk unit bagi unit ukuran yang terlibat dalam setiap situasi berikut. Okey, Fatin membeli 2 kilo mangga dengan harga RM10 dan yang B, sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. Okey, di sini kita nak fokuskan kat mana ni? Pertama sekali kita tengok dia punya apa? Tengok situ. Okey, kadar dia sama dengan RM10 per 2 kilo. Kenapa RM10 dulu? Sebab kita nak tengok setiap kilo tu berapa ringgit. Setiap kilo tu berapa ringgit. Jadi dia tambahkan ringgit tu di atas lah. Nilai kadar tu, kadar berapa ringgit tu per kilo. Sebab tu kita beli buah, kita katanya sekilo berapa duit. Jadi duit tu duduk di atas lah, ringgit tu, dan kilo di bawah. Dua kuantiti yang terlibat ialah jisim lah. Jisim ni di sini berat lah, kilogram, dan juga jumlah wang. Jumlah wang dalam RM. Okey, yang kedua, yang B ni, sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol berjalan sejauh 12 km. Dia ambil jarak yang dia jalan tu berapa kilometer? 12 km. Dan juga berapa liter petrol guna? Per 1 liter lah. Jadi di sini dua kuantiti yang terlibat ialah jarak kilometer dan isi padu liter lah petrol tu. Jadi di sini kita tengok jarak, di sini kita tengok harga dia lah. Jadi di situ kita boleh tentukan dia punya kadar lah. Ini dari segi cara penulisan kadar. Okey, kita tengok pula seterusnya. Okey, muka surat 82 lagi, masih lagi kadar. Okey, kita nak tukar unit pula. Tadi unit yang berbeza, kita nak tukar bagi sama macam mana? Okey, kita tengok pada contoh di muka surat 82 ni. Dia bagi dua jenis kadar, dua jenis unit nisbah. Di mana yang pertama dia bagi RM15 per kilo dan satu lagi RM8 per 500 gram. Jadi dalam situasi yang macam ni, gerai A dan gerai B ni nak bandingkan harga dia macam mana? Siapa yang jual paling murah? Kalau kita tengok macam ni, tak nak pasal mana yang paling murah, tapi kita kena tukar salah satu ni menjadi yang sama dengan sebelah lah, tapi kita ambil di sini kilogram lah. Jadi kita tukar RM8 dan juga 500 gram ni kepada kilogram. Okey, macam mana jawapan dia? Okey, kita tengok sini. Okey, di sini RM8. Kenapa dia darab dengan 2? Sebab dia kita nak tukar 500 gram jadi sekilo. Bagi sama dengan kawan sebelah ni. Jadi 500 gram darab 2, di atas pun kena darab dengan 2 lah. Maksudnya kita beli 500 gram ni sebanyak 2. RM8 darab RM8. RM8 tambah RM8, kita akan dapat RM16. Okey, ini akan menjadi 1000 gram lah. 1000 gram sama dengan 1 kilo. Jadi jawapannya di sini adalah gerai B, dia jual RM16 per kilogram. Bila tengok macam ni, kita boleh agak kedai mana yang paling murah. Di sini kita boleh tahu kedai yang paling murah adalah gerai A lah, sebab dia jual RM15 per kilo. Gerai B jual RM16 per kilo. Okey, selesai untuk cara kita nak tukar unit kalau melibatkan kilogram dan juga itulah ringgit itulah. Okey, baik, kita tengok pada soalan masih muka surat 82 jugalah. Okey, kita nak tukar unit lagi. Kita ambil contoh nombor 6. Di mana contoh nombor 6 ni dia soalan A dan soalan B. Soalan A dia minta kita buat apa? Tukar ni. Dia tunggang basikal 5 meter per saat ni, tukar kepada kilometer per jam. Berapa kita dapat? Okey, jadi jawapan yang kedua ni dia minta dalam ketumpatan tukar kilogram per meter padu ni kepada gram sentimeter padu. Macam mana tukar? Kita tengok. Okey, yang pertama ni. Okey, 5 meter per saat ni. Okey, dia 5 per 1 saat lah. Jadi meter nak tukar kepada kilometer. Jadi kita kena bahagi kepada 1000 lah. Baru kita akan dapat nilai dia dalam kilometer. Okey, dan juga seterusnya 1 saat ni nak tukar kepada jam macam mana? Kita kena darab dulu dengan 60 dan juga darab lagi 60. Pasal apa? 1 minit 60 saat dan 1 jam 60 minit. Jadi kita akan dapatlah, iaitu 60 kali 60 bahagi dengan 1. Pasal apa di sini kita bahagi 1 tadi, di sini 1 di atas, kita nak tukar situasi ni, bahagi ni. Bila kita tukar situasi bahagi ni jadi darab, maka dia akan tukar di atas ni, atas naik bawah, bawah tu atas. Okey, dan juga kita akan dapat nilai dia adalah 18 km per jam. Maksud dia setiap jam, okey, dia boleh bergerak sejauh 18
kilometer. Ni untuk soalan A lah. Okey, dan soalan B pula, ketumpatan. Ketumpatan ni maksud dia apa? Dia ambil daripada nilai 2700 kg ni nak tukar kepada gram. Maka automatik kita tahu lah 1000 gram sama dengan 1 kg. Jadi 2700 kg ni kita darab dengan 1000 lah. Kita akan dapat nilai dia. Dan juga bawah ni 1 meter padu. Meter nak tukar kepada cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Ni yang dia bagi dalam kotak. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kita darab 3 kali. Pasal apa darab 3 kali? Dia ada padu lah, cm padu. Maksudnya punca pula kuasa 3. Bila kuasa 3 kita kena darab nombor yang sama tu sebanyak 3 kali lah. Jadi kita akan dapat jawapannya 2.77 gram sentimeter padu. Maksudnya setiap 1 cm padu tu dia akan mengalami berat sebanyak 2.77 gram. Okey, jadi selesai untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya mohon semua tolong jawablah soalan PPD yang saya bagi dalam link tu. Dan bagi yang dah siap tu, okey, saya ucapkan tahniah. Dan juga sekiranya ada apa-apa masalah dan sebagainya, boleh WhatsApp saya macam biasa. Dan juga pastikan sebelum nak WhatsApp tu sedia soalan apa. Jangan nanti terus tanya aja. Buat dulu ke apa sikit dalam apa yang kamu tak faham tu, baru tanya saya, baru saya boleh senang nak explain. Kalau terus tanya soalan ni nak buat macam mana, saya tak nak abang sebab seolah-olah macam saya buat soalan kamu pula. Jadi kamu buat dulu soalan tu kat mana yang kamu tak boleh buat. Abang pasal apa tak boleh, saya akan try lah. Tunjuk tak mana yang kamu salah. Okey nah, jadi saya ucapkan terima kasih. Dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.